Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini, amin. Faslun, ini satu fasal. Wal mar'atu tukhalifu rajula fi khamsati asya'. Perempuan berbeza dengan lelaki pada 5 perkara. Farrajulu yujafi mirfaqaihi an jambaihi. Maka yang lelaki itu menjauhkan dua sikunya daripada rusuknya, dua rusuk dia. Yuqillu, yang kedua, wa yuqillu batnahu an fakhidhaihi fi sujud. Wa yuqillu artinya menjauhkan jugalah, tidak menyentuh, kalau sentuh pun sikit je perutnya daripada pahanya, perut dan pahanya tak sentuh semasa sujud. Yang ketiga, wa yajharu fi mawdi'il jahri, dan lelaki itu mengkuatkan suara pada kedudukan solat yang jahar, mengkuatkan bacaan. Yang keempatnya, wa idza nabahu syai'un fi sholati sabbaha. Apabila nabaha, dia nak bagi tahu tentang kesalahan imam, sesuatu pada kesalahan imam dalam solat, dia mengucapkan tasbih subhanallah. Yang kelima, wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatayhi wa rukbatihi. Dan aurat lelaki, yang kelimanya, aurat lelaki adalah antara pusat dan lutut. Itu matan. Baik. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini, amin. Ini satu fasal fima yakhtalifu fihi hukmu dzakari wal unsa fi shalah, pada membicarakan tentang perbezaan hukum lelaki dan perempuan di dalam solat. Kama qala, seperti mana kata musannif, wal mar'atu tukhalifu ar-rajula, dan perempuan itu berbeza dengan lelaki halatas salah, semasa dalam solat, fi khamsati asya, dalam 5 perkara. Wa fi ba'dhi nuskhi, dalam sebahagian kitab mengatakan arba'ati asya, pada 4 perkara. Musannif kata 5 perkara. Ammal awwalu, adapun yang pertama, farrajulu ay az-zakar, maka bagi lelaki iaitulah zakarun, lelaki ya, wa in kana sabiyan mumayyizan, sekalipun dia adalah kanak-kanak yang mumayyiz, dah baligh lah, belum baligh, kanak-kanak sabi belum baligh tapi dah mumayyiz. Dia keadaannya yujafi ay yakhruju mirfaqaihi an jambihi, dia menjauhkan, iaitulah mengeluarkan kedua sikunya daripada rusuk dia, tepi rusuk dia tu, fi ruku'ihi wa sujudihi, pada rukuknya dan sujudnya, lil itba', sebagai mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini keadaan pertama, perbezaan yang pertama antara lelaki dan perempuan. Lelaki tu, dia bila sujud dan rukuk, dia punya siku tu dia kembang. Tak kira lah lelaki tu dia dewasa ke ataupun kanak-kanak belum baligh tapi dah mumayyiz. Kalau belum mumayyiz, belum berakal lah mumayyiz tu, maka dia tidak termasuk lah, ikutlah sukati, sebab dia akal tak penuh lagi. Wasani, yang kedua, perbezaan lelaki dan perempuan itu ialah yuqillu. Yuqillu dengan dhammah huruf ya ni, huruf mudhara'ah ya ni, yu, artinya merenggangkan. Ay yarfa'u batnahu, iaitulah mengangkat perutnya, an fakhidhaihi, daripada terkena atau menyentuh dia punya paha. Dia renggangkan, dia tak sentuh. Fi sujud, ketika sujud. Yang pertama tadi tu pada rukuk dan sujud, perbezaan kedua ni pada sujud sahaja.
li'annahu ablaghu min fi tamkinil jabhah wal anfi min mahalli sujudihi kerana dengan cara yang demikian itu lebih ablagh, lebih menyampaikan pada menetapkan dahi dan hidungnya di tempat sujudnya. Lebih menyampaikan pada dia meletakkan dahi dan hidung. Betul-betul, maknanya betul-betul letak betul-betul, dengan tekan sekali. Kalau dia punya perut dan peha tu dia melekap situ, jadi sujudnya tak betul-betul tekan lah, tak betul-betul sujud lah. Wa ab'adu min hayati al-kusala, dan dengan cara dia merenggangkan antara perut dan pehanya tu, lebih menjauhkan dia daripada keadaan sujud orang malas. Kama huwa fi syarhi Muslim anil ulama, seperti mana yang dijelaskan dalam kitab Syarah Muslim daripada pandangan para ulama. Wasalisu, dan yang ketiga, perbezaan antara lelaki dan perempuan dalam solat itu ialah yajharu fi mawdi'i al-jahri al-mutaqaddimu bayanuhu fi al-fasli qablihi, iaitu lelaki dia mengkuatkan bacaan pada solat yang bacaan kuat. Fi mawdi' al-jahr, kedudukan solat baca kuat, iaitulah maghrib, isyak, subuh. Al-mutaqaddim yang telah terdahulu dia punya penjelasan di dalam tajuk sebelum daripada ini. Baik. Warabi'u, perbezaan antara lelaki dan perempuan yang keempat, idza nabahu ay asabahu syai'un fi shalah ka tanbihi imamihi an sahwi ala sahwin wa iznihi lidakhil, dan seterusnya. Perbezaan antara lelaki dan perempuan tu yang keempat ialah apabila dia nak bagi tahu sesuatu ataupun nak membetulkan as-sabah, kan, nak membetulkan sesuatu, syai'un idza nabahu syai'un ay asabahu syai'un, nak bagi tahu sesuatu fi solah, di dalam solat, seperti dia nak bagi tahu kepada imam yang terlupa sesuatu rukun. Rukun lah, kalau terlupa sunat tak boleh, mestilah imam tu terlupa rukun fi'li lah. Kalau rukun qauli tu, contoh Fatihah tu, dia kena tanbih jugalah, kena bagi tanbih juga. Tapi kalau dia terlupa bacaan dalam solat tu, dia kena guna iftitah. Dia tak boleh guna tanbih subhanallah gitu, dia kena iftitah kat situ. Ataupun istiftah, dia hampir sama tapi maksud berbeza sikit. Jadi itu contoh yang pertama, dia nak bagi tahu kesalahan imam pada perkara rukun, maka dia tanbih, tanbih dengan baca subhanallah begitu. Dan contoh kedua, wa iznihi lidakhilin, atau dia nak bagi izin kepada orang yang nak masuk bilik dia ke, orang nak masuk rumah dia ke, dia tengah solat dalam bilik atau dalam rumah dia, orang ketuk pintu, jadi orang nak tahu ada orang ke tidak dalam rumah. Kalau orang tu memang ahli rumah dia, jadi bila dia masuk, dia ketuk pintu, ada orang, dia pun masuk, kan. Kalau tak ada orang, mungkin dia ada masalah-masalah lain menyebabkan dia tak masuk. Jadi nak bagi tahu ada orang, dia bacalah subhanallah, ada orang. Jadi orang yang ketuk pintu tu pun okeylah, kalau dia memang ada asas untuk masuk, dia masuk. Ataupun dalam keluarga tu nak pergi ke sesuatu tempat ke, jadi dia tengah solat, jadi keluarga dia cari mana si mamat ni. Jadi
bila orang ketuk pintu bilik dia, dok dok dok, maka dia pun subhanallah, ada orang Muhammad tengah sembahyang. Okeylah, tunggu kejap. Kalau diam je ketuk-ketuk, dok dok dok, tak ada orang, orang ingatkan ke mana pergi ya. Jadi orang pun pergi, tinggallah dia. Tinggal. Itulah pentingnya kalau nak bagi tahu kan. Okey. Wa inzarihi a'ma khasyata wuqu'ihi fi mahzurin. Dan juga untuk memberitahu kepada orang yang buta, takut dia terjatuh di tempat yang bahaya. Jatuh longkang, jatuh lubang, jatuh jatuh cerun, tersepak batu, tersepak tunggul, tersepak dinding dan sebagainya. Jadi memberi peringatan kepada orang buta itu, kalau terpaksa dia membatalkan solatnya pun dia boleh batalkan, sebab keselamatan nyawa orang tu lebih penting. Sebab kalau dia batalkan solat, dia boleh solat semula, tapi kalau orang tu jatuh dalam jurang, biarlah, selamat dia. Keadaan tu boleh berlaku jika contohnya dia dalam musafir, dia sembahyang dekat tepi cerun ke, atau tepi longkang ke, tepi mana ke. Sebab katalah berlaku begitu, orang dulu boleh je berlaku begitu, zaman sekarang payah sikit lah kan. Dulu dia tak banyak fasilitis, kemudahan. Ketika tu kalau kebetulan ada orang buta lalu kat dia, nak jatuh dia ke tempat yang bahaya tu, maka ketika itu dia boleh tanbih dengan tasbih, dengan mengucapkan subhanallah, subhanallah, kan, ai qala subhanallah, sabbaha ai qala subhanallah, supaya orang perasan dia tu ada, ataupun orang buta tahu, oh apa pasal orang ni, bahaya kot, dia pun lebih berhati-hati. Li khabari sahihaini, berdasar kepada hadis sahih Bukhari dan Muslim, man nabahu syai'un fi salatihi falyusabbih, siapa yang nak bagi tahu sesuatu di dalam solatnya, maka hendaklah dia bertasbih. Wa innama tasfiqu lin nisa, dan hanya saja kalau nak bagi tahu dengan cara tasfiq, tepuk belakang tangan itu untuk perempuan, bukan untuk lelaki. Lelaki nak bagi tahu sesuatu tu dengan cara dia bertasbih subhanallah. Wa ya'tabar fi tasbih ayaqsuda bihi az-zikru, dan dikira pada tasbih tu, bacaan subhanallah itu ialah dia bermaksud dengan ucap subhanallah itu dengan maksud untuk berzikir, atau az-zikru wal i'lamu, ataupun dia ada dua maksud, sama ada dia maksud zikir sahaja ataupun dia maksud zikir dan nak bagi tahu, dua. Tapi zikir mesti ada, tak ada zikir tu batal. Dia mesti ada niat zikir, sama ada zikir sahaja ataupun zikir serta nak bagi tahu. Wa illa, kalau tidak ada zikir itu, batalat solatuhu, batal solat dia. Kalau dengan niat nak bagi tahu, batal. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Al-Hakam Al-Salmi, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya inna hadhihi salah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa at-tasbih wa at-takbir wa qira'atul Quran. Jadi hadis itu sahih. Okey, menurut riwayat Muslim, maksudnya hanya saja solat ini tidak boleh dicampur padanya sesuatu pun daripada kata-kata manusia, hanya saja ia adalah untuk bertasbih, bertakbir dan membaca Al-Quran. Jadi kalau kita zikir subhanallah sekalipun, tapi bukan untuk zikir, tapi walaupun zikir tapi bukan niat untuk zikir, untuk tegur orang, itu dah masuk kalamul bashar, maka batal solatnya. Taib, yang kelima, wal khamis, yang kelima, perbezaan antara lelaki dan perempuan itu ialah auratul rajul,
aurat orang lelaki, ai az-zakaru, lelaki, wa in kana saghiran, sekalipun lelaki itu budak kecil tapi dah memayis lah. Hurran kana au ghairuhu, sama ada hurran kana au ghairahu, lelaki itu sama ada dewasa atau kecil, dia tu merdeka ataupun tidak merdeka. Au ghairahu, ghairahu yatasawwar fi ghairihi, jadi au ghairahu tu siapa dia, yang merdeka ataupun yang selainnya. Siapa yang selainnya? Jadi yang selainnya itu, yang au ghairahu ni, yang selain daripadanya ni itu, ni kan, ni bolehlah digambarkan sebagai al-mumayyiz, kanak-kanak yang masih belum balik tapi dia dah mumayyiz, seperti keadaannya dalam tawaf, kan. Jadi kalau muka kanak semasa tawaf pakaian sama dengan orang dewasa, iaitulah kanak lelaki masa tawaf dia irtibak macam orang dewasa juga, buka bahu kanan, tutup bahu kiri, kan. Pakai pakaian ihram. Jadi kalau dalam ihram ikut orang dewasa, maka dalam solat pun ikut macam orang dewasa juga. Auratnya antara pusat dan lutut. Jadi maksud di sini auratul rajul, aurat lelaki, sama ada dia dewasa ataupun dia tu masih kecil, sama ada dia tu merdeka ataupun au ghairahu. Jadi ghairahu ni bukan maksudnya tidak merdeka, tapi maksudnya ialah kanak-kanak kecil. Jadi ghairahu ni ada beberapa maksud lah, sama ada lelaki tu merdeka ataupun yang selain mereka. Selain mereka tu boleh jadi dia hamba, boleh jadi dia tu kanak-kanak kecil, belum balik tapi mumayyiz. Jadi kanak-kanak kecil tu masih tertakluk di bawah ibu bapa yang tanggung dia. Jadi muallif dia datangkan contoh satu situasi menggambarkan maksud ghairahu pada kanak-kanak kecil yang belum balik tapi dah mumayyiz, di mana keadaannya tu sama macam orang lelaki dewasa juga auratnya, iaitulah auratnya ma baina suratihi wa rukbatihi, antara pusat dan lututnya. Di khabari al-Baihaqi, berdasar kepada hadis riwayat al-Baihaqi, wa idza zawwaja ahadukum ammatahu abdahu aw ajirahu fala tanzur ay al-ammah ila auratihi. Apabila salah satu di antara kamu atau siapa sahaja di antara kamu mengkahwinkan atau telah mengkahwinkan hamba perempuannya dengan hamba lelakinya, ataupun dia mengkahwinkan hamba perempuannya dengan orang suruhan dia yang ada upah ajir tu yang ada upah, abdun ni yang tak ada upah. Fala tanzur al-amah, maka janganlah sampai amah tadi, hamba perempuan tadi tu, melihat kepada auratnya sebelum dikahwinkan. Sebelum dia mengkahwinkan hamba perempuannya itu, maka hamba perempuan tu boleh melihat aurat dia, dia pun boleh melihat aurat hamba perempuannya, kan. Tapi setelah dia kahwinkan hamba perempuannya, maka tutup aurat, jaga aurat kamu. Jangan kamu dedahkan aurat kamu kepada hamba perempuan yang telah engkau kahwinkan itu. Sebab sekarang ni dia dah jadi bini orang. Kalau sebelum dia jadi bini orang, hamba perempuan itu halal kepada tuannya. Setelah dia menjadi bini orang, maka tidak halal hamba perempuan itu kepada tuannya lagi. Wal auratu
wal auratu, dan aurat itu antara wal auratu, dan aurat itu, aurat lelaki itu, ini sambungan hadis tu, ma baina surrati war rukbati, adalah antara pusat dan lutut. Ini Nabi beritahulah, jangan kamu tunjukkan aurat kamu kepada hamba perempuan yang engkau telah kahwinkan tadi itu, dan aurat itu adalah antara pusat dan lutut. Itu Nabi beritahu. Amma surratu warukbatu falaisa minal aurati, adapun pusat itu sendiri dan kepala lutut itu sendiri, kedua-duanya bukanlah aurat. Wa in wajaba satra ba'dihima, sekalipun wajib menutup sebahagian daripada pusat dan lutut itu, sekalipun dia wajib ditutup, kalau tak semua pun sebahagian kena tutup, tapi dia bukan aurat. Lianna, sebab apa? Lianna ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun, kerana apa yang tidak boleh sempurna, kerana suatu kewajipan yang tidak boleh sempurna melainkan dengan ada satu perbuatan lain, fahuwa wajibun, maka perbuatan yang lain itu juga adalah wajib. Ma la yatimul wajib, sesuatu yang tidak boleh sempurna kewajipan melainkan dengan perbuatan itu, maka perbuatan itu juga hukumnya wajib. Contohnya aurat antara pusat dengan lutut. Tapi kalau tutup hanya semata-mata antara pusat dan lutut, sedangkan pusat dan lutut tak ditutup, dia bergerak sikit, terbuka aurat dia. Jadi haramlah. Tidak dinamakan tutup aurat jugalah, sebab mana boleh orang tak bergerak kan, mesti bergerak. Masalahnya bila bergerak terbuka aurat, maka itulah wajib juga tutup pusat dan lututnya, supaya bila dia bergerak tak adalah terbuka auratnya. Sebab itulah hukum menutup pusat dan lutut juga wajib, kerana dia menyempurnakan penutupan aurat antara pusat dan lutut itu. Wa amal mar'atu, adapun bagi perempuan, ay al-unsa, iaitulah perempuan, wa in kanat saghiratan mumayyizatan, sekalipun perempuan itu perempuan kecil dan mumayyiz lah, tapi kalau tidak mumayyiz tu, itu lain cerita lagi. Mumayyiz ini berakal, dia belum baligh tapi dia dah berakal, tu mumayyizah. Wa misluha al-khunsa, sama juga dengan hukumnya dengan pondan dua jantina khunsa, pondan dua jantina khunsa. Fa innaha tukhalifu ar-rajula, maka ianya perempuan tadi tu, sekalipun dia kanak-kanak kecil tapi dah mumayyiz, dia berbeza aurat dengan lelaki fi hadhihi al-khamsah, pada 5 perkara ini, fil hadhihi al-khamsah umurun, pada 5 perkara tersebut. Al-awwalu, yang pertamanya, annaha tadummu ba'daha ila ba'din, perbezaan yang pertama, lelaki yang perempuan itu, bagi orang perempuan, yang pertama, annaha, ia merapatkan sebahagian kepada sebahagian yang lain. Merapat apa? Siku lah. Siku ke tulang rusuk tu, dia rapatkan antara satu sama lain, bi antal siqa mirfaqaihi li jambaiha, bi antal siqa mirfaqaiha li jambaiha fi ruku' wa sujud. Dia lekapkan sikunya ke tulang rusuknya ketika rukuk dan sujud. Itu yang pertama. Kalau lelaki renggang, perempuan rapat. Wasani, perbezaan yang kedua bagi orang perempuan ialah antal siqa batanaha li fakhidhaiha fi sujud. Dia melekapkan perutnya kepada dia punya pahanya itu ketika sujud. Orang lelaki yuqillu, dia merenggangkan. Bagi orang perempuan, dia
tulsiqu merapatkan, melekapkan, li'annahu astara laha, kerana dengan dia merapatkan tu lebih menutup lagi keadaan dia tu, maksudnya tidak terlalu terdedah lah. Astara, dia lebih tertutup lagi keadaan dia. Sebab perempuan ni kalau mengembang begitu, makinlah orang nampak dia tu, maka makin orang nampak dia, makin banyaklah perkara fitnah boleh muncul. Lagi dia kena menyorok, lagi kurang fitnah ke atas dirinya ataupun yang bersumberkan daripada dirinya. Jadi kita buat yang begitu begini tu tujuannya untuk menyelamatkan kita daripada kebinasaan akhirat. Jadi apa yang Islam ajar tu bolehlah kita nak katakan sebagai saddu zara'i lah, terutama pada orang perempuan, langkah pencegahan daripada berlakunya sebarang yang Allah Ta'ala murkai, atau istilah lain kata fitnah. Wasadisu, yang ketiganya, beza perempuan dengan lelaki itu, orang perempuan dia annaha takhfadu sawtaha, dia merendahkan suaranya, in salat bihadrati ar-rijali al-ajnib, itu jika dia solat ada orang lelaki yang ajnabi. Kalau dia solat di tempat tu ada orang lelaki ajnabi, jadi dia kena rendahkan suaranya, daf'an lil fitnah, untuk menolak fitnah, mengelak fitnah. Wa in kana al-asah anna sawtaha laysa bi'auratin, walaupun pendapat yang paling sahih mengatakan bahawa suara perempuan tu bukanlah aurat, tapi dalam solat dia kena rendahkan juga suaranya untuk mengelakkan fitnah. Sebab orang lelaki ni macam-macam. Kalau orang Melayu ni mungkin syahwatnya tak kuat sangat, tapi kalau orang Arab tu syahwatnya kuat, jadi dia kalau dengar suara perempuan pun tak boleh. Jadi manusia ni dia macam-macam. Islam tu datang untuk menjaga kemaslahatan umum, bukan satu bangsa saja. Maka hukum Islam tu meliputi kemaslahatan semua orang. Okey. Jadi apabila Islam tu larang, berarti dia telah mengambil kira berbagai jenis orang. Okey. Warabi'u, yang keempat, bagi orang perempuan, idza nabaha ay asabaha syai'un mimma marra fi salati ay salataha safaqat, apabila dia nak bagi tahu atau nak membetulkan sesuatu, apa yang berlaku dalam solatnya, kalau dia ikut imam lah, ini masalahnya, apa yang berlaku dalam solatnya ketika berjamaah sesama perempuan, safaqat, maka dia tasfiq, dia nak bagi tahu kepada imam dia ada tertinggal rukun, biasa rukun lah, maka cara dia tasfiq. Orang lelaki kalau nak beritahu kepada imam dia kesalahan pada rukun, maka dia tasbih. Subhanallah. Tasfiq tu ialah dia tepuk belakang tangan kiri dia tu dengan tapak tangan kanan, ataupun dia tepuk belakang tangan kiri dengan belakang tangan kanan, tapi tak bunyi ya. Tapi kalau dia tepuk tapak tangan kanan ke atas belakang tapak tangan kiri, ada bunyi. Tapi kalau tepuk tapak tangan kanan ke tapak tangan kiri, dilarang. Dilarang, tak boleh. Jadi itulah dia tasfiq, bunyi pek sikit dia bunyi. Li hadisil mar, berdasarkan kepada hadis yang telah lalu. Bidarbi batni kafin, dengan menepukkan perut tapak tangan, au zahriha, ataupun belakang tapak tangan, ala zahri ukhra, ke atas tapak tangan yang lain. Tak kira lah,
tangan kanan ke atas tangan kiri ke, tangan kiri ke atas tangan kanan ke. Au darbu dhahri kaffin ala batni ukhra. Jadi yang pertamanya tepuk belakang tapak tangan ke atas belakang tapak tangan. Yang satu lagi ataupun menepukkan belakang tapak tangan ke atas perut tapak tangan yang lain. Okey, ulang balik. Tasbih tu dengan menepukkan perut tapak tangan ke atas belakang tapak tangan, perut tapak tangan ataupun belakang tapak tangannya tu ke atas belakang tapak tangan yang satu lagi. Atau cara kedua, menepukkan belakang tapak tangan ke atas perut tapak tangan yang satu lagi. Maksudnya sama ada dia tepuk gini ataupun dia tepuk gini. Macam mana? Tepuk gini ataupun tepuk gini. Daripada bawah. Okey. La bidarbi batnin kulli huma ala batnin ukhra. Tidak dengan cara dia menepukkan perut tapak tangan ke atas perut tapak tangan yang lain. Dia tak boleh begini. Dia mesti gini. Belakang. Sama ada depan dengan belakang ataupun belakang dengan belakang. Bukannya depan dengan depan. Perut dengan perut tak boleh. Fa in fa'alat hu, jika dia buat juga dengan tepuk tangan, tapak tangan dengan tapak tangan gitu, ala wajhil la'bi, dengan cara dia bermain. Okey, ulang balik. Jika dia melakukan tepuk tangan tadi tu dengan cara bermain, bukan cara untuk tanbih, untuk memberitahu, tapi dia saja suka-suka, walau zahran ala zahrin, sekalipun belakang tapak tangan dengan belakang tapak tangan, saya saja suka-suka, alimatan bitahrim, sedangkan dia tahu main-main tu haram, batalat salatuha, batal salatnya, wa in qalla, sekalipun dia tepuk sikit-sikit. Gitu kan. Gini-gini kan. Tapi dia bukan niat nak tegur pun, bukan niat nak tegur orang atas sesuatu yang diizin syarak. Dia saja suka-suka main-main, sikit-sikit je tepuk-tepuk, suka-suka. Suka-suka. Dia tahu itu tak boleh dibuat dalam solat, haram, tapi dia buat juga, batal solatnya. Limunafatihi lis-salah, sebab perbuatan itu bersalahan dengan solat. Sebab dia kalau gerakan lebih daripada 3 kali kan, lebih daripada 2 kali masuk ke 3 kali, batal. Kecuali gerakan yang sedikit, iaitulah ulama mendobitkan dia dengan gerakan 1 jari, tak batal. Kalau 2 jari, batal lah. Tapi kalau gini dah bukan 2 jari, dah 5 jari, batal lah. Dia tepuk-tepuk tu, berapa kali dah tu. 1 kali, 1, 2, kan. Jadi kalau dia 1, 2, berhenti, dah 2 lah. Tapi kalau dia gini, 1 lah. Tengok berapa kali dia berhenti kan. Tapi kalau 1, tak batal lagi lah. Tapi kalau tu, batal lah. 2 kali lah. 2 kali. Dah ini kan. 2 kali tak batal lagi. Kalau 3 kali batal. Tanbih, peringatan. La safaqa rajulu wa sabaha ghairuhu, jaza ma'a mukhalafatihima lis-sunnati. Kalau dalam jemaah tu menegur imam dia, sebahagian lelaki dia tepuk tangan, manakala sebahagian yang lain yang menegur imam tu dengan bertasbih, sebahagian dia tepuk tangan, sebahagian yang lain kata subhanallah. Hukumnya harus, tapi keadaannya menyalahi sunnah. Sepatutnya semua tasbih, tapi ada yang tepuk tangan, ada yang tasbih. Jadi semuanya kira mukhalafah, bersalahan dengan sunnah. Dia kata mukhalafatahuma, kedua-duanya,
Maknanya walaupun yang tasbih itu betul, tapi oleh kerana haru biru, ada yang tasbih, ada tasfik, jadi semua kira menyalahi sunnah. Ada huma tu kan, kedua-duanya. Wal muradu bayanu tafarruqah bainahima wal muradu bayanu tafarruqati bainihima fima dzukir la bayanu hukmi tanbih. Wal muradu, yang dimaksudkan dengan penerangan di atas tadi itu, beza antara lelaki dengan perempuan itu adalah untuk menerangkan perbezaan pada cara tanbih lelaki perempuan. Cara tanbih, bukan menerangkan tentang hukum tanbih. Jadi yang kita duk bicara sebelum daripada ni untuk bagi tahu ada beza tanbih, iaitulah makmum kalau nak tegur imam kan, ataupun nak beritahu kepada orang lain tentang sesuatu, kalau lelaki cara dia nak tegur tu dengan subhanallah, perempuan dengan tasfiq. Bezanya, itu beza dia. Jadi perbezaan tu adalah pada cara, bukan pada hukum. Wa illa fa inzaru al-a'mal wa nahwihi wajibun. Kalau nak cerita pasal hukum, bukan pada cara, maka kalau macam itu, memberi peringatan kepada orang buta atau seumpamanya menjadi wajib. Fa illam yahsul al-inzar illa bil kalam aw bil fi'li al-mubtil wajaba. Di mana jika dia tidak memberitahu, tidak terhasil memberitahu itu, melainkan dengan bercakap atau dengan perbuatan yang boleh membatalkan, maka wajib memberitahu dengan cara dia bercakap atau dengan melakukan perbuatan yang membatalkan. Apa tu? Maksudnya, kalau nak cerita pasal hukum, maka memberitahu orang buta terhadap sesuatu yang membahayakan kepada orang buta itu hukumnya wajib. Di mana kalau dia tak bagi tahu, ataupun kalau dia tak melakukan sesuatu sehingga terhasilnya pemberitahuan tadi tu, di mana jika dia tak bagi, tidak di mana jika tidak terhasil pemberitahuan tadi melainkan dengan cara dia bercakap ataupun dengan melakukan perkara yang membatalkan solat, maka dia wajib lakukan. Contohnya macam ni lah, dia nampak orang buta, nak jatuh longkang atau nak jatuh jurang atau nak kena langgar kereta, contoh lah, manalah tahu dalam keadaan-keadaan tertentu kan, ataupun nak terjatuh dalam satu kebinasaan. Jadi tak ada cara lain untuk menyelamatkan orang buta tu, ataupun sesiapa saja yang dalam keadaan lalai kan, sedangkan di hadapannya ada bahaya. Jadi tak ada cara lain melainkan dia menjerit, "Oi, bahaya!" kan. Jadi dia wajib buat, walaupun dia sedang dalam solat, dia wajib. Itu kalau cerita pasal hukum tanbih. Hukum tanbih, kalau nampak orang dalam keadaan bahaya, dia wajib menjerit dengan kalam. Kalau dengan kalam pun tak makan, dengan perbuatan dia batalkan solat dia, pergi terpa orang tu supaya tidak meneruskan dia punya langkah yang berbahaya itu, kan. Contohnya ada racun, dia letak depan dia kan, kemudian datang orang, kawan dia tu ingatkan apa benda ke, air dalam cawan tu, datang nak minum, dia nampak, wajib dia batalkan solat dia dengan cara dia bercakap, "Oi, jangan minum, racun." Batal lah solat dia, tapi wajib dibatalkan, sebab
nyawa lebih berharga. Solat tu boleh qada, boleh buat semula, tapi nyawa kalau nak makan racun, habislah. Gitu lah. Itu maksud di sini. Wa tabtulu bihi as-salatu 'ala al-asah. Dan ketika tu batal solatnya menurut kaul yang asah, paling sahih. Wallahu ta'ala alam. Setakat ni dulu beza antara lelaki dengan perempuan. Akan datang perbezaan yang kelima, perempuan dengan lelaki. Tadi lelaki dengan perempuan sudah, yang kali ini perempuan pula dia macam mana, kan? Yang kelimanya perempuan buat macam mana. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.